Okay, so ni adalah aplikasi cermin Satah. Aplikasi cermin Satah. Selain daripada kita gunakan untuk melihat muka kita, cermin Satah juga kita gunakan sebagai cermin pandang belakang yang membolehkan pemandu melihat kenderaan yang datang daripada belakang. Okay, yang ni untuk meluaskan ruang dalam ruang tamu. Kemudian kedai barang kemas. Kedai barang kemas juga menggunakan cermin Satah untuk membolehkan pelanggan melihat kesesuaian barang kemas yang dipakai. Pelatih di gimnasium memerhatikan postur badan mereka dalam cermin Satah. Salon rambut menggunakan cermin Satah untuk membolehkan pelanggan melihat potongan rambut mereka dari pelbagai perspektif. Kemudian cermin Satah pada barang kosmetik juga memudahkan persolekan. Okay, sekarang kita tengok aplikasi cermin cekung pula. Okay, selain daripada dia digunakan dalam dentist, cermin pergigian, cermin cekung juga dah digunakan dalam lampu picit untuk memancarkan cahaya yang selari. Okay, cermin solek. Kemudian cermin cekung dalam lampu hadapan kereta, dalam lampu hadapan kereta untuk mengekalkan keamatan cahaya pada jarak yang jauh. Kemudian digunakan dalam siren kereta polis ataupun ambulans. Okey, apa pula aplikasi cermin cembung ni? Aplikasi cermin cembung pula adalah dia selain daripada digunakan di cermin cembung di selekor jalan, cermin cembung juga digunakan pada cermin cembung kecil pada cermin sisi kereta untuk meluaskan pandangan. Okay, kenapa kita guna cermin cembung ni dekat cermin sisi? Dia adalah untuk melihat titik buta kita di mana ramai pemandu dan kadang dia tak perasan ada motor ataupun kereta yang betul-betul berada di sebelah keretanya. Kenapa boleh berlaku begitu? Kerana kereta ataupun motor tersebut dia terletak di titik buta. Titik buta ni adalah satu keadaan yang mana kita tidak akan nampak satu objek tersebut sebab dia berada selari dengan kita. Sebab itulah orang pasang cermin cembung ni. Okey, cermin cembung juga dipasangkan di dalam pusat membeli belah untuk mengesan pencuri barangan. Okey, cermin cembung pada topi keledar angkasawan juga yang bersalut emas untuk memantulkan cahaya matahari. Okey. Sekarang kita tengok aplikasi cermin dalam kehidupan sebenar. Okay, aplikasi yang pertama adalah periskop. Okay, periskop ni adalah digunakan dalam sebagai alat untuk melihat satu kawasan yang tidak ataupun yang terlindung. Contohnya macam kita nak tengok apa yang berada di sebalik dinding tersebut. Okay, periskop ni digunakan dalam kapal selam untuk melihat apa yang berada di permukaan atas air. Okay. Periskop ni dia ada banyak prinsip di dalamnya ataupun dia punya teori dia adalah dia menggunakan konsep pantulan kat dalam ni. Tapi cermin yang digunakan adalah cermin Satah dalam ni. Cermin Satah. Okay, periskop ni mengaplikasikan sifat cahaya yang boleh dipantulkan. Nanti kita akan masuk pantulan lah. Okay, dalam aktiviti 8.4 dalam buku teks muka surat 226 ada ditunjukkan cara-cara untuk membuat periskop. Okey, kita akan buat periskop ni nanti bila dah buka sekolah nanti kita akan buat dekat bersama-sama lah. Dan setiap orang akan bawa bahan-bahan untuk kita buat periskop cuma apa yang cikgu perlukan adalah 2 buah cermin Satah. Okay, setiap orang kena ada 2 buah cermin Satah. Bolehlah ambil kat mana-mana cari dekat dalam rumah masing-masing. Ataupun ambil cermin mana-mana cermin muka yang dah rosak cermin makeup tu yang dah tak gunakan, ada mak-mak bedak dia dah habis ke cermin tu boleh ambil sebagai
bahan untuk membuat periskop ni. Okey, yang kedua, alat yang seterusnya adalah alat, okey, ni bagaimana periskop berfungsi ya. Okey. Kita gunakan satu tube panjang dengan cermin pantulan. Kat sini kita letakkan cermin SATA. Kita letakkan cermin SATA kat sini. Okay, kemudian ini adalah halangan. Contohnya tembok besar ke kan. So kita akan tengok mata ni kita akan tengok. Okay, objek ni berada di sebalik dindingnya. So objek ni nanti adalah cahaya daripada objek ni dipantulkan akan menuju ke cermin SATA yang pertama. Kemudian cermin SATA yang pertama ni dia akan pantulkan cahaya daripada objek tersebut ke cermin SATA yang kedua. Dan daripada cermin SATA ini, mata kita akan dapat melihat imej yang terbentuk pada cermin SATA yang kedua. Okey, itu adalah periskop. Alat yang kedua adalah kaleidoskop. Okey, kaleidoskop ni adalah dia just untuk for fun lah. Kita akan dapat tengok pelbagai warna-warni imej yang terbentuk. Kaleidoskop ni adalah merupakan alat mainan sebenarnya. Dibuat dengan menggunakan cermin SATA. Dengan alat ini anda boleh membuat pelbagai pola ataupun corak yang mengagumkan. Pola-pola ini diperolehi kerana imej objek-objek ini berkali-kali mengalami pantulan. So, antum boleh tengok cara untuk membuat kaleidoskop ni pada muka surat 227. Yang ni pun antum boleh cuba untuk buat kaleidoskop sendiri. Okey, ada lagi tak? Okey, itu saja tentang alat-alat optik ataupun aplikasi sifat cahaya dalam kehidupan seharian, iaitu alat optik. Kita jumpa lagi.